podcast saya akan terangkan tentang pengenalan projek kami. Yang pertama, maksud banjir. Banjir merupakan sejenis bencana berkaitan cuaca yang paling biasa dan merupakan paling bahaya. Ia juga boleh berlaku semasa hujan lebat apabila sistem peparitan tidak dapat menampung jumlah hujan yang turun. Selain itu, banjir juga boleh berlaku apabila keadaan salji yang mencair, apabila suhu berubah, dan ia juga boleh mengakibatkan pergerakan air berlaku di dataran. Selepas itu adalah pembangunan yang tidak terkawal di kawasan tadahan air dan sepanjang koridor sungai boleh memburukkan lagi keadaan banjir. Ini akan mengakibatkan sebahagian Malaysia mengalami banjir yang sangat besar. Kawasan Sungai Kelang merupakan kawasan yang kerap berlaku banjir. Kuala Lumpur, iaitu ibu negara Malaysia, adalah sebuah bandar metropolitan utama di Asia Tenggara. Ia terletak di lembah Sungai Kelang di mana banyak anak sungai berkumpul di kawasan tersebut. Nama bandar itu berasal dari pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Lokasi pusat bandar ini secara sejarah terdedah kepada banjir yang ketara dan sangat kerap pada setiap tahun. Ia mempunyai kesan negatif biasa yang memberi impak kepada kebajikan rakyat dan ekonomi negara yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Masjid Jamik yang terletak di pertemuan Sungai Gombak dan Sungai Kelang tertaluk kepada risiko banjir yang sangat kuat. Ia menunjukkan bahawa sektor air Malaysia menghadapi beberapa isu yang memberi kesan kepada kelestarian pembangunan pengagihan air di dalam kalangan pengguna dan usaha rakyat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kajian mendapati bahawa kedua-dua pelan kawalan banjir, formal bersepadu dan lengkap, mencadangkan kaedah tradisional diperlukan untuk menjamin harta masyarakat dan meminimumkan kerosakan yang berlaku akibat banjir. Lebih banyak tindakan kerajaan diperlukan untuk memaksimumkan penggunaan sumber air banjir dan memasukkan pemeliharaan alam sekitar ke dalam program pembangunan pada masa depan yang berangkumi ancaman banjir. Seterusnya, keburukan yang diakibatkan oleh banjir adalah yang pertama, banjir mengganggu kehidupan normal di planet ini. Banjir juga memberi laluan kepada nyamuk Aedes untuk membiak, seterusnya membawa kepada banyak penyakit-penyakit seperti penyakit denggi, malaria dan sebagainya. Satu lagi kesan banjir ialah kehilangan air minuman. Banjir juga boleh menyebabkan bekalan elektrik terputus, kerosakan pada tanaman. Objektif kami dalam projek ini adalah untuk mengurangkan risiko banjir yang kerap berlaku di kawasan tersebut, mengaplikasikan teknologi dalam cara untuk mengatasi masalah banjir. Yang ketiga, kami ingin mengurangkan kerosakan yang disebabkan oleh bencana banjir. Dan yang keempat, menyelesaikan segala punca yang menyebabkan kejadian banjir berlaku di kawasan tersebut. Akan membentang tentang isu ibu negara Malaysia. Banjir kilat adalah kejadian yang biasa. Setiap tahun, bandar ini dilanda beberapa siri banjir kilat. Apabila sistem perparitan yang lemah gagal menyalurkan aliran air yang secukupnya semasa hujan monsun bermusim, banjir kilat berlaku. Limpahan air sungai juga menjadi punca utama banjir kilat di bandar. Berbagai langkah struktur dan bukan struktur telah dilaksanakan, termasuk penambahbaikan saluran sungai, pembinaan tebing, pembinaan laluan pintas banjir, pembinaan perangkap sedimen dan penambahbaikan rakaman data hidrologi. Okey, yang pertama adalah hujan yang berterusan. Hujan yang berterusan tanpa berhenti akan menyebabkan banjir berlaku di kawasan-kawasan rendah. Air hujan akan dialirkan ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Yang kedua adalah proses pembandaran. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang dipermodernkan. Kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Jika dahulu anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan telah ditimbus dengan tanah. Apabila hujan turun, air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan yang rendah dan kemudian bertakung. Lama kelamaan air akan bertambah dan banjir kilat berlaku. Yang ketiga ialah hakisan sungai. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan dua faktor, iaitu hakisan yang berlaku secara semula jadi dan pembuangan sisa domestik oleh manusia. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan dua faktor, iaitu hakisan berlaku secara semula jadi dan pembuangan sisa domestik oleh manusia. Faktor semula jadi berlaku apabila hujan turun dengan lebat. Air akan mengalir deras dan menghakis tebing-tebing sungai. Akhirnya, tanah tebing akan runtuh dan membentuk satu endapan di dasar sungai. Sungai akan menjadi cetek.
Aktiviti manusia yang suka membuang sisa-sisa domestik seperti sampah sarap dan sisa industri ke dalam sungai boleh menyebabkan sungai menjadi cetek dan pengaliran air disekat. Apabila hujan lebat turun, sungai yang telah menjadi cetek akibat hakisan semula jadi atau pencemaran tidak dapat menampung atau mengalirkan air hujan yang banyak. Akhirnya air sungai akan melimpah ke tebing. Yang keempat ialah hutan tadahan. Hutan menyerap air hujan yang turun ke permukaan bumi dengan kadar antara 2% hingga 20%. Kemudian air yang diserap akan dialirkan ke anak-anak pokok melalui akar. Ada juga proses pemeluapan dilakukan dengan membebaskan semula titisan-titisan air ke udara. Dengan ini berlaku kitaran air semula jadi. Pemusnahan hutan menyebabkan hujan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai. Sungai tidak dapat menampung air hujan dalam jumlah yang banyak. Pada masa ini, limpahan air sungai akan berlaku dan mengakibatkan banjir. Okey, yang kelima ialah sistem perparitan yang tidak dirancang. Masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan kekurangan sistem perparitan yang dibina serta ianya terlalu kecil dan cetek. Jumlah air yang banyak menyebabkan air melimpah keluar dari parit sehingga menyebabkan berlakunya banjir kilat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang proses pembinaan projek kami, iaitu Self-Closing Flood Barrier ataupun SCFB. Reka bentuknya secara automatik akan menaikkan penghalang apabila air banjir menghampiri SCFB tersebut. Seterusnya ia menggunakan air banjir yang semakin meningkat untuk mendirikan penghalang secara automatik. Dan SCFB juga telah menjadi keutamaan yang sangat baik kerana pertahanan banjir yang sangat optimum dan kos yang sangat efektif. Seterusnya adalah proses kami. Yang pertama, kami membuat perbincangan bersama ahli kumpulan serta mengenal pasti punca masalah yang berlaku di kawasan tersebut. Seterusnya kami terus dengan mencari idea yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Setelah memperolehi idea, kami akan tentukan kawasan yang ingin diletakkan idea tersebut. Seterusnya kami tentukan ukuran penghadang dan memeriksa keadaan kawasan untuk mendirikan idea yang telah kami pilih. Seterusnya kami tentukan bahan yang sesuai dan kami akan teruskan dengan menjalankan proses pembinaan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bahan yang digunakan untuk pembinaan SFCB. Yang pertama, kami menggunakan bahan yang diperbuat daripada aluminium kerana ia lebih ringan dan berbentuk ekonomi. Seterusnya, penutup lambangan kami menggunakan tudung aluminium juga untuk mengelakkan sebarang kemasukan sisa atau serpihan sokongan. Seterusnya, tembok banjir kami diperbuat daripada polister dengan ketebalan 0.6 meter dan berlamina dalam keadaan terkawal iklim dengan kekal kawalan kelembapan dan suhu untuk menjamin konsisten proses laminasi. Dinding penghadang kami juga dilindungi oleh Kevlar dengan impak yang tinggi kekuatan. Dinding banjir juga diperkukuhkan dengan jalur yang berlamina dan diisi dengan teras buih poliuretanah yang terbentuk pembinaannya yang sangat kuat dan tahan segala hentaman. Untuk ukuran bahan, ketinggian dinding penghadang kami adalah setinggi 4.50 meter. Kedalaman di dalam tanah adalah 3.80 meter dan lebar bawah berukuran 1.08 meter. Ketebalan dinding adalah 0.60 meter. Ketebalan penutup atas adalah 0.30 meter dan jumlah panjang adalah tanpa had, iaitu sehingga menutupi area sungai tersebut. Gambar rajah ini merupakan gambar rajah bagaimana projek kami iaitu SCFB berfungsi daripada air tidak tinggi sehingga air tinggi yang membuatkan pintu penghadang itu naik secara automatik. Gambar bahagian bawah merupakan kawasan yang kami akan didirikan SCFB, iaitu di sekitar tepi sungai tersebut sehingga di kawasan hadapan masjid tersebut untuk mengelakkan banjir kerap berlaku. Untuk menerangkan tentang teknologi iaitu Self-Closing Flood Barrier, iaitu SCBD. Dalam bahasa Melayu ialah penghalang banjir penutupan sendiri yang ringkas lagi cerdik. Konsep yang menggunakan tekanan daripada menghampiri air banjir untuk menaikkan penghalang secara automatik dengan berkesan menggunakan masalah untuk menciptakan penyelesaian. SCBD ini tiada kos operasi, tiada sensor fotoelektrik, memandu mekanisme maupun campur tangan manusia diperlukan. Beroperasi di seluruh dunia sejak 1998.
Penyelenggaraan SCBD secara minimum dan jangka hayat minimum SCBD ialah 50 tahun. Okey, apabila SCBD dalam keadaan lowered, semua komponen tersembunyi di bawah permukaan. Air dalam lebangan pengaktifan iaitu 1. Berkomunikasi dengan pasang surut. Hinjap aliran balik iaitu 2. Menghalang besen mengandungi dinding terapung iaitu 3. Daripada terisi air. Apabila SCBD diaktifkan, air akan mencapai tahap kritikal iaitu 4. Besen yang mengandungi dinding banjir yang kelima akan diisi melalui paip masuk. Yang keenam, disambungkan dengan lebangan pengaktifan. Dinding terapung akan bangkit setelah dinaikkan blok sokongan dan akan mengunci penghalang ke dalam kedudukan menjadikannya kedap air. Penghalang dinaikkan sebelum air banjir melintasi dermaga dan akan kekal di tempatnya sehingga air surut. Bila SCBD dalam keadaan rise, air banjir boleh terus naik tanpa memanjiri kawasan terlindung. Apabila paras air surut, penghalang akan menurunkan dirinya kembali ke kedudukan rehatnya. Bila menurunkan bahagian atas pengendap penghalang untuk mengelakkan aliran masuk sisa atau serpihan. Dalam sesetengah kes, pam perlu mengaitkan lembangan banjir untuk menurunkan penghalang sepenuhnya. Kesimpulan dan juga cadangan. Sebagai kesimpulan daripada projek ini, penghalang banjir tutup sendiri ataupun self-close flood barrier merupakan salah satu alternatif yang baik untuk menghalang berlakunya banjir dan juga mengurangkan risiko banjir di kawasan tersebut. Ia juga dapat menyelamatkan nyawa dan juga harta benda awam yang berdekatan di kawasan kajian tersebut seperti bangunan dan juga masjid. Beralih kepada cadangan, ini merupakan beberapa cadangan yang telah kami ingin lampirkan. Cadangan yang pertama ialah penghalang banjir tunupan sendiri ataupun self-close flood barrier ini dibina di kawasan yang terjejas teruk apabila berlakunya banjir seperti kawasan-kawasan perumahan, kawasan-kawasan rekreasi dan sebagainya. Seterusnya, cadangan kedua ialah penghalang banjir penutupan sendiri ini juga dibina di kawasan dengan airnya bertakung. Hal ini kerana apabila air takungan telah melebihi paras yang telah dihadkan, ia akan melimpah keluar dan menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.